Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita dalam keadaan yang getir, merisaukan. Ya, kita dah angka masih lagi 4 angka ya, PKPB ataupun penyebaran COVID-19 ini, Selangor antara juga yang tertinggi lah. Jadi tak apa, tetap juga kita meneruskan majlis ilmu. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Samadiyah, Masjid Jami' Samadiyah, Pelabuhan Kelang, ya, jauh ya, menjemput saya untuk memberi kuliah online. Satu kuliah yang kita rasa tajuk yang agak menarik lah, yang mungkin jarang-jarang orang bawa, tapi saya nak ceritakanlah tentang satu cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran, yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang cerita yang disebutkan tentang alam jin ini. Kita nak tajuk tentang alam jin. Dan alam jin ni, bila kita sebut tentang alam jin, iaitu ia merupakan satu ghaibiat, perkara yang berkait rapat dengan hukum-hukum ghaibiat, benda-benda yang kita tak boleh nak lihat dengan mata kasar. Ya, dia ini satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai satu bentuk yang tak sama dengan manusia. Jadi bila kita sebut tentang jin ni, apakah itu jin? Jin daripada bahasa Arab pun jin juga. Malah dalam Al-Quran ada nama surah Al-Jin. Jin. Jin ni maksudnya apa? Jin ni maksudnya janna yajunnu ataupun yajinnu, yang disebutkan dalam bahasa Arab bermaksud istatara, iaitu tersembunyi. Ya, memang dia ni makhluk yang memang kita tidak melihat. Termasuklah syaitan itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 27, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya jin dan syaitan itu melihat kamu, wahai manusia. Begitu juga pengikut-pengikutnya, iblis dan pengikut-pengikutnya, begitu juga yang keturunannya juga jin, boleh nampak kita, dia nampak kita. Nampak. Wa qabilu, dan pengikut juga pun dapat tengok kita, min haitsu la tarawnahum, dan kita tak dapat melihat mereka. Adakah mereka ini dapat melihat kita? Adakah kita kata, oh, kalau jin boleh nampak kita, kita tak boleh nampak jin? Adakah maknanya tak ada privasi dekat orang, hak orang manusia ni? Dia ada privasi. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan masuk tandas, baca doa tandas. Pertama, Allah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna hadhil hashushu muhtadarah. Sesungguhnya ini tempat-tempat kotor ni, tempat najis, tempat tandas, didiami oleh syaitan-syaitan. Maka idza dakhala alaikumul khalaa falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apabila kamu masuk ke tandas, maka hendaklah kamu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada engkau, daripada syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Pertama, untuk elakkan daripada rasukan ataupun hasutan ketika mana kita berada dalam tandas. Dan kedua, Allah akan menutup mata kita. Begitu jugalah ketika mana kita berjima ataupun berkelamin dengan isteri. Kan ada doa yang Nabi SAW
sallallahu alaihi wasallam. Ada aja bismillah Allahumma jannibni minasyaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam aja ketika kita nak berkelamin dengan isteri, maka baca doa. Doa apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bismillah, ya Allah jauhikanlah aku daripada syaitan, supaya berkelamin itu maksudnya disebutkan juga oleh para ulama, matanya ditutup, ya, begitu juga tak ada gangguan daripada syaitan dan seumpamanya. Jadi jin ini diambil daripada perkataan yang tersembunyi. Jin maksud dari segi bahasanya iaitu dia tersembunyi daripada mata kasar manusia. Baik, manakala istilah jin pula, apa itu jin? Jin ini saya ambil pentakrifan daripada kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah, yang dikarang oleh Said Sabiq, iaitu ulama besar daripada Al-Azhar. Dia kata bahawa jin dari segi sudut istilah maksudnya naun minal anwa'il aqilah al-muridah al-mukallafah ala nahwi ma alaihi al-insan. Dia kata bahawa jin ini adalah salah satu daripada jenis-jenis makhluk Allah yang berakal. Dia bukan macam binatang ni tak berakal. Kita ni berakal, kita ni ada berakal sehingga boleh bina tamadun, sehingga kita ni berakal ni tuan-tuan, berusaha nak cari vaksin, nak membunuh COVID-19 ataupun nak menghindari daripada jangkitan COVID-19. Ya, al-muridah iaitu dia bukan sahaja berakal tetapi berkehendak. Berkehendak maksudnya dia boleh pilih antara baik ataupun buruk. Jin pula boleh memilih sama ada kekufuran ataupun Islam. Al-mukallafah, dan begitu juga bukan saja berakal, bukan saja dia berkehendak, tetapi jin juga adalah makhluk yang ditaklifkan. Ya, Allah juga ada bagi pahala dan Allah bagi dosa. Mereka juga disuruh sembahyang, mereka juga diperintahkan oleh Allah supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti manusia katanya. Ya, dia berkata dia ini mujarradun adil madah, dan jin ini dia ni terhindar, dia ni tidak ada fizikal macam manusia. Macam kita ni nampak kental. Macam jin ni riqaq, dia macam riqah, dia memang lembut dan tak nampak, tak lihat mata kasar. Ya, dan tersembunyi daripada panca indera. Maksudnya mata kita tak boleh nampak, dan tangan kita, kulit kita tak boleh rasa. Tapi kalau manusia kita boleh pegang, kita sentuh, wah ini kulit dia kasar, oh ini kulit bayi lembut dia rasanya. Tapi kalau jin kita tak boleh rasa. Tapi macam mana pula kalau jin ni berubah jadi manusia dan sebagainya, berubah jadi binatang, ada ke? InsyaAllah kita akan bongkarkan lagi macam-macam isu berkaitan dengan alam-alam jin ni. InsyaAllah kalau ada masa ni saya akan memberi jawapan kepada soal jawab dekat sini. Kalau ada persoalan boleh tanyalah, ya. Jadi disebutkan bahawa dia ini jauh daripada panca indera, mata tak boleh melihat, tangan tak boleh rasa, kulit tak boleh merasa dan seumpamanya. Ya, dan disebutkan bahawa tidak dapat dilihat tabiat mereka dan bentuk mereka yang hakikat. Yang kita nampak jin ni tuan-tuan dalam bentuk binatang, ya, dalam bentuk yang disebutkan oleh Nabi SAW bentuk manusia, ya. Tapi dalam bentuk hakikatnya manusia tak boleh nampak. Apakah rupa bentuk dia sebenar? Ya, Allah alam, nanti kita bincangkan tuan-tuan bagaimana, ya. Dan begitu juga mereka mempunyai kemampuan untuk merubah-rubah sifat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada perbincangan di kalangan para ulama, adakah jin ni dia boleh berubah sesuka hati dia, kejap nak jadi manusia, kejap nak jadi kalajengking, kejap nak jadi ular dan seumpamanya, adakah boleh ataupun tidak? Di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perbincangan panjang di kalangan para ulama. Jadi pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling dipilih oleh ramai ulama, mereka tidak boleh ubah sesuka hati, iaitu mereka ada kemampuan yang terhad. Boleh tapi mereka ada kemampuan yang terhad. Dan begitu juga sebagian ulama mengatakan mereka ini boleh berubah bentuk seperti ular ke binatang dan sebagainya, ya. Dia boleh berubah mengikut certain jin. Sebahagian jin saja, macam kita lah, ada manusia ni dia gifted, dia bahagikan, ada yang bijak pandai, ada yang memang ada kepakaran, dia ada kebolehan je. Jadi tak semua jin itu yang mana dia ini merupakan satu jelmaan yang boleh berubah sesuka hati, tak ada. Ya, kalau semua boleh berubah sesuka hati, wah sesuka hatilah, tapi dengan izin Allah. Maksudnya ada certain time mereka boleh berubah mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan mereka juga makan dan minum.
Ya, dan mereka itu juga bernikah, dan mereka itu juga ada zuriat, dan sama macam manusia lah, cuma tabiat mereka berbeza, rupa bentuk mereka berbeza. Ya, cuma kalau kita nak kata adakah jin ni janggut dia panjang ke, jin ni mata dia melintas memanjang macam tu, Allahu alam. Sebenarnya bab berkaitan dengan alam gaib ni, kita tak lain tak bukan kita bersandar kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Paling ringan pun kita ambil daripada athar, riwayat daripada sahabat Nabi SAW. Contoh riwayat yang Abdullah ibnu Amr mengatakan begini, tak disandarkan kepada Nabi SAW. Di sebahagian besar ulama terima, dia kata tak mungkin selagi mana sanadnya sahih dinisbahkan kepada para sahabat baginda SAW, tetapi perbualan ataupun perbincangan itu mengenai gaib, sudah tentu para sahabat tidak akan menceritakannya kecuali mereka ambil daripada Rasulullah SAW. Ya, baik. Ya, dan begitu juga disebutkan juga muhasabuna ala a'malihim fil akhirah, mereka itu akan dihitung amalan-amalan mereka. Macam manusia, mereka tak semayang kena seksa, mereka buat dosa akan dibalas balik dengan kejahatan ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ini definisi yang kita nampaklah dari segi sudut bahawa jin ini dia macam manusia juga, tetapi dia ini adalah lain tabiatnya. Dia berbeza, dia berakal, dia juga ada pilihan, begitu juga makan, minum, menikah, kahwin, ya, ada tempat tinggal dan seumpamanya. Ya, jadi tak heranlah kalau ada sebahagian daripada pengamal perubatan dia kata jin ni ada alam tersendiri, dia ada bank dia ada rumah dia ada lawyer dia kehidupan macam manusia. Wallahu alam, cerita-cerita tentang detail alam kehidupan jin ni tidak sabit daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, cuma kadang-kadang ada mereka yang boleh dipercayai. Ya, pakar perubatan Islam pun ramai juga yang ke laut juga. Ya, ajarannya pelik-pelik, bacaannya pelik-pelik. Tapi kalau yang macam yang saya yakinlah, kalau saya yakin tu daripada Darus Syifa, ustaz-ustaznya dan sebagainya, itu boleh, ya, kita kata paling selamat lah. Ya, ada yang memang pakar betul-betul, yang memang dah sampai tahap dia ni, tahap amalannya sangat tinggi, mungkin sampai tahap ke wali Allah, dia boleh berdialog dan dia boleh berdialog dengan jin itu sendiri. Ceritalah alam jin macam mana, dia ada kehidupan, dia ada kenderaan, dia ada bangunan, ada rumahnya, cuma tak nampak. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat jin dan jin itu dijadikan daripada apa? Jin ni kita tak nafikanlah, jin ni memang diciptakan daripada api. Yang disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 26 sehingga 27. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Al-Hijr, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa kami menjadikan insan daripada tanah liat. Ya, segumpal tanah liat, tanah yang dibentukkan. Ya, tanah hitam yang dibentukkan. Kita ni kejadian daripada tanah hitam, bukan tanah yang mahal, tidak, tanah yang hitam yang buruk ni tuan-tuan. Pasal apa hikmah Allah cerita macam tu? Sebab kita sedari asal kejadian kita ni bukanlah elok sangat. Ya, baik, dia kata wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum, dan kami menjadikan jin pula daripada api yang menyemarak. Menyemarak tu yang tak ada asap tu, yang bahang panas itu, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan jin. Ya, dan kita kata iblis pun juga daripada jin, betul tak? Ya, baik, dia Allah Subhanahu wa taala ketanya daripada malaikat, dia kata wahai iblis, kenapa kamu tak nak sujud Nabi Adam? Maka iblis kata qala lam akun la asjud li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ya, maksudnya dia kata bahawa aku tidak akan menyembah makhluk yang kau jadikan daripada tanah liat. Ya, maksud dalam riwayat lain dia kata sungguhnya mana mungkin aku ingin menyembah kau. Ya, engkau menjadikan aku daripada api dan engkau menjadikan dia daripada tanah. Maksudnya iblis dia sangka dia ni lebih mulia. Pasal apa? Api kan menyemarak, nampak gah, nampak dia punya kekuatannya, kononnya lah kan api tu ditakuti.
Api itu kalau kita nampak menyemarak tu nak dekat dia, Allah. Kalau kita bakar kayu api tu, bila kita dekatkan diri pada api tu panas. Betul tak? Ya. Tapi bila tanah kita pijak aja, maka itulah logik iblis. Dia kata aku tak nak sujud hormat kepada Adam alaihissalam. Pasal apa? Ciptaannya hina, aku lebih mulia. Padahal kalau ikut logik, kalau ikut saintifik, ya, bahawa kalau api lawan tanah, siapa menang? Ya, dia, tanah yang menyemarak tu dibalik dengan tanah, habis padam api, tuan-tuan. Ya, sebab tu kalau tak ada air, ya, kita pakai pasir ke pakai tanah, jadi dia mampu untuk memadam api itu sendiri. Maka dari segi sudut kekuatan dan kudrah, ya, ataupun kudrat, maka dikomparekan dengan api dengan tanah, maka tanah lagi kuat. Maka kesombongan itu sendiri kita lihat bahawa jin ini, iblis ini, dia adalah kejadian daripada api, sama seperti jin. Seperti mana disebutkan bahawa iblis ni sampai tahap dia boleh menjadi guru kepada para malaikat. Dia boleh mengajar. Ya, dia asal daripada jin asalnya. Sebab apa? Dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kahfi ayat 50, mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan tatkala kami berkata kepada para malaikat, wahai malaikat semua termasuklah iblis, sujud hormat kepada Adam alaihissalam. Fafasajadu, maksudnya semua malaikat sujud kecuali iblis. Sesungguhnya iblis itu berasal daripada jin, yang mana dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, engkar perintah Allah, sombong, tidak mahu sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi iblis ni jin, ya, dan dia tahap ibadah dan keilmuannya sampai Allah naikkan pangkat menjadi tok guru kepada para malaikat sekalian. Tapi dia bukan berasal daripada malaikat, ya. Sebab apa? Malaikat dia tidak mungkin melanggar perintah Allah. Malaikat maksum. Manakala iblis dia jin. Jin macam kita juga, dia ada pilihan nak jadi sesat ataupun tidak. Akhirnya iblis memilih jalan kesesatan. Fa fasaqa an amri rabbih. Dia memilih jalan kesesatan ataupun melanggar ataupun melencong daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan oleh para ulama, antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, dia kata kebanyakan daripada kalangan para ulama ataupun ahli ilmu mengatakan bahawa iblis ini adalah bapa jin. Ya, kalau kita tengok Nabi Adam alaihi salam bapa kepada manusia. Kita ni berasal daripada, kita ni dicipta daripada gabungan air mani. Air mani mak bapak kita, tuan-tuan. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi sudut, dah nampak dah ada 2-3 soalan. Dan insya-Allah saya akan jawab, ya. Saya akan jawab pada penghujung nanti insya-Allah, mungkin lepas azan Isyak saya akan jawab. Ya. Baik. Jadi manusia ni, kita ni bukan daripada tanah, kita daripada air mani, tapi asal kejadian kita daripada tanah, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Tapi selepas itu daripada persetubuhan, ya, maka lahirlah manusia daripada ibu dan bapa kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nampak, ya. Tapi begitu juga jin, ya, asal kejadiannya daripada punya bapa dia tu daripada api. Siapa bapa dia? Iblis. Itu menurut kebanyakan daripada ahli ilmu. Sebab apa? Berdasarkan ayat ini. Iblis kata aku dicipta daripada tanah, daripada api, dan dia itu dicipta daripada tanah. Maksudnya iblis tu bapa kepada jin. Maka bila dia sudah menderhaka dan kemudian dia menghasut Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam, kedua-duanya termakan dengan pujukan dan hasutan syaitan disebabkan terlupa. Nabi Adam dia melanggar perintah Allah, bukan dia sengaja nak melanggar maksiat, tapi dia terlupa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fanasiya, dalam Al-Quran sebut fanasiya falam najid lahu azma. Nabi Adam terlupa sehingga kami tidak mendapati, iaitu Allah mendapati bahawa Nabi Adam bukan bersungguh-sungguh untuk melanggar perintah Allah, tapi dia terlupa. Tapi sebab dia seorang Nabi, tak sepatutnya dia terlupa daripada perkara ini. Maka sebab itu diturunkan menjadi asbab untuk dia menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang perkara bapa jin ni, bapa jin tu adalah syaitan, iblis lah. Bila iblis dan manusia diturunkan, maka disebutkan bahawa dalam riwayat bahawa syaitan itu dia berkahwin dengan jin betina. Bila berkahwin dengan jin betina, maka lahirlah syaitan-syaitan tu semua. Dan persoalannya, bila jin itu dijadikan, nampak,
bila jin itu dijadikan, adakah lebih awal daripada manusia ke ataupun dijadikan selepas manusia? Jadi disebutkan di kalangan ulama mufassirin, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang makruf, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri pada aku, ya. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Al-Imam Al-Alusi rahimahullah ta'ala, dan ramai di kalangan ulama tafsir Ibn Kathir dan sebagainya. Allah menyebut tidak aku jadikan jin dan manusia. Ya, maksudnya ayat ini menunjukkan bahawa kenapa Allah sebut jin dahulu, kemudian Allah sebut manusia. Bermaksud Allah cipta jin dahulu, kemudian barulah Allah cipta manusia. Bila, tuan-tuan? Ada banyak riwayat. Ada kata 40 tahun sebelum kejadian Nabi Adam jin sudah tercipta. Cuma saya nak sebut satu riwayat lah, satu riwayat yang mana disebutkan oleh Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala, ya, riwayat daripada Sayyidina Ibnu Kathir, Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala, dan juga saya ambil daripada tafsir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yang mana disebutkan riwayat daripada Imam Mujahid, seorang ulama tafsir tabi'in, yang mana dia riwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia kata, kanal jinnu banul jan fil ardi, ya, qabla an yakhluqal adamu bi alfai sanah. Dia kata bahawa jin ini, ya, iaitu jin itu maksudnya anak-anak ataupun keturunan Bani jin ini, iaitu dijadikan, ya, dijadikan dan mendiami di bumi ini sebelum dijadikan Nabi Adam alaihi salam. Bila, tuan-tuan? 2000 tahun. Ya, maksudnya sebelum Nabi Adam menduduki bumi Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat Ibnu Kathir rahimahullahu taala, di dalam tafsirnya dia mengatakan bahawa jin dicipta 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Maksudnya 2000 tahun mereka menduduki bumi, mereka memakmurkan bumi, mereka menjadi khalifah di muka bumi, mereka yang buat tanaman dan sebagainya. So sebelum yang berdiami muka bumi Allah Subhanahu wa taala, jin 2000 tahun, tuan-tuan. Ya, baik. Dia kata fa afsadu fil ardi wa safakud dima, ya. Kemudian mereka ini membuat kerosakan yang habis-habisan. Macam manusia ni, kalau kita duduk kat muka bumi ni, kita banyak buat kebaikan, ada segelintir yang buat kerosakan, ya, tapi disebabkan kita ni ada ramai yang membuat kebaikan, maka sebab itulah kita masih kekal kat dunia ini. Maka jin ni bila dia duduk dekat bumi 2000 tahun, dia buat kerosakan habis-habisan, tak ada kebaikan langsung, seperti mana disifatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Jadi bila Allah tengok mereka ini, ya Allah, habis rosak dunia ni, patut jadi khalifah, mereka memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan apa? Dengan jaga baik, iaitu menghidupkan agama Allah, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, ya, melaksanakan syariat Allah. Tapi bila mereka duduk dekat bumi Allah, mereka merosakkan agama Allah, mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mereka saling membunuh antara satu sama lain. Maka disebutkan fa ba'athallahu jundan minal malaika fadarabuhum hatta alhaqu bi jazaira al-buhur. Disebutkan sehingga Allah mengutus bala tentera dalam kalangan malaikat, dalam kalangan malaikat, yang mana mereka ini, malaikat menyerang mereka, halau mereka supaya tidak duduk dekat muka bumi Allah, tak duduk kat tanah Melayu, tak duduk kat mana, tanah tak ada, kosong, ya. Di mana? Dekat pulau-pulau yang berada di tengah lautan. Pulau-pulau itu of course tak nampak lah, ya. Sebab tu bila ada riwayat kata, kemungkinan ada orang kata jin itu dihalau dekat Bermuda Triangle. Ini teori konspirasi. Saya tak nak bertanggungjawab atas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak mau bertanggungjawab atas teori konspirasi ini. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir ini bahawa riwayat Abdullah bin Amr bin As, ada yang menolak riwayat ini. Dia kata riwayat ini riwayat Abdullah bin Amr, ya, bukan daripada Nabi. Tapi kalau ikut kaedah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, saya lupa dalam bab apa dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, Fathul Bari, yang dia kata, ya, apa-apa saja cerita tentang akidah yang sahih sanadnya dinisbah kepada sahabat Nabi SAW, bukan dhaif, ya, sahih, memang disepakati oleh ulama sanadnya sahih, ya, maka diterima juga. Pasal apa? Sebab hadis walaupun itu tidak disandarkan kepada Nabi, tapi dianggap sebagai marfu'. Maka walaupun hadis ini Abdullah bin Umar, dia tak kata Nabi kata, dia sendiri yang
kata-kata dia itu, maka di sini tuan-tuan ulama kata kemungkinan besar pastinya Abdullah bin Umar akan ambil daripada Nabi SAW. Bab akidah para sahabat tidak mungkin memandai-mandai akan ambil cerita, melainkan wahyu daripada Allah dan disampaikan oleh baginda SAW. Ya, maka dihalau pergi ke pulau-pulau dekat tengah-tengah laut. Yang kata bermuara triangle tu saya tak nak tanggungjawab, tidak ada bukti yang khusus. Oh, tapi ada pakar perubatan kata macam tu, wallahu alam. Ya, boleh percaya atau tidak, tapi kalau ikut nas, wallahu alam, tak disebutkan di manakah pulau-pulau itu. Of course, ya, kita sebut kembali kepada daerah pentakrifan yang menyebutkan tentang jin itu, bahawa jin ini istitar, mustatar, ya, mustatir, tersembunyi, ya, ataupun mastur, disembunyikan, ya. Pulau-pulau tengah laut di mana wallahu alam kita tak tahu, ya. Dan ulama bincang, dia kata yang duduk dekat lautan-lautan ni, adakah mereka berhijrah boleh pergi ke tanah besar dan sebagainya. Ada ulama kata jin ni macam manusia juga, mereka pun boleh pergi ke tanah besar, cuma mereka dulu duduk dekat muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, fizikal macam kita ni, nampak ni, tapi telah dilenyapkan fizikal peribadinya, dihaluskan, dilutsinarkan, dihalimunankan daripada pandangan manusia. Ini dalam riwayat, ya. Baik, jadi mereka itu selepas dihalau, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Adam, maka keluarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, maksudnya Allah mengatakan bila Allah dah menjadi Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah mengisytiharkan di hadapan malaikat, wahai malaikat, ya, jin-jin semua sudah dihalau pergi ke pulau-pulau tengah laut, sekarang ni siapa yang nak memakmurkan dunia ini? Maka aku akan jadikan bahawa manusia ini, iaitu Nabi Adam alaihissalam, sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para malaikat bertanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan membangkang, bertanya, nak ambil tahu. Dia kata, wahai Allah, wahai Tuhanku, bukankah nanti kalau manusia duduk dekat muka bumi Allah, mereka akan merosakkan muka bumi dan mereka akan menumpahkan darah seperti mana yang pernah dilakukan oleh jin-jin sebelum ini, ya. Sedangkan kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, sedangkan kami sentiasa bertasbih memujimu, ya Allah, menyucikan kau, ya Allah. Kenapa kami tidak dijadikan saja sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membalas, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Nampak tak, ya? Ya, walaupun Allah pernah menjadikan jin sebagai pemakmur muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi gagal, mereka merosakkan muka bumi dan menumpahkan darah. Ternyata Allah memilih manusia menjadi khalifah muka bumi Allah. Alhamdulillah, ya, memanglah ada yang buruk, ada yang baik, tapi kebanyakannya baik dan dapat dimakmurkan dengan baik, ya, dapat dijaga dengan baik. Jadi kalau kita kata kalaulah malaikat ini sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tak adalah dosa dan pahala, tak adalah neraka, tuan-tuan. Bagaimana Allah nak menunjukkan kebesaran dia, macam mana Allah nak tunjukkan qahar ataupun kekuatan dia, macam mana Allah nak tunjukkan balasan dia, macam mana Allah nak tunjukkan pengampunan dia. Jadi itulah hikmahnya, tuan-tuan. Baik, dekat surau saya ni dah mula azan, ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah saya akan sambung nanti selepas azan ditamatkan, dan insya-Allah kita akan sambung nanti selepas azan, dan kita akan masukkan beberapa soal jawab berkaitan dengan soalan. Wah, ini masya-Allah ada 38 share dan beberapa soalan. Baik, kita dengar azan dahulu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cepat betul masa berlalu ya. Baik, sebenarnya kalau saya tulis dekat status Facebook saya, ini siri pertama. Kalau nak cerita pasal alam jin ni, saya boleh buat sebanyak 5 ke 10 episod. Ya. Tapi kalau nak rangkumkan semua sekali dalam satu episod, jadi benda ni satu perkara yang agak mustahil lah sebab panjang ceritanya. Tapi hari ni saya cerita untuk episod pertama. Episod kedua insya-Allah ada kuliah yang dijemput oleh kuliah maghrib, saya akan bawa topik kedua. Maksudnya jangan takut, nombor 2 tu tetap ada, bukan dekat Masjid Jami' Samadiyah, tapi dekat masjid lain, tapi tetap juga ada dekat Facebook saya. Tuan-tuan kalau nak ikuti nak ikuti kuliah berkaitan jin ini, maksudnya saya akan buat tour berkaitan dengan jin ini, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, tapi saya buat dekat masjid yang berbeza ataupun kuliah online. Ya, siapa yang nak taja saya, alhamdulillah. Sebab apa, musim PKP ni masjid ditutup, mall dibuka, restoran dibuka, tapi masjid tutup, kuliah pun tak ada. Jadi sesiapa yang nak taja saya untuk buat kuliah maghrib secara online, maka insya-Allah saya boleh buat untuk siri yang kedua, ketiga. Dan tuan-tuan tak perlu minta link, follow saja dekat Facebook saya, yang Syed Shahrizad, tag nama saya, ada 2, sama ada follow dekat Facebook peribadi saya, nama saya Syed Shahrizad, ataupun page saya Dr. Syed Shahrizad bin Agil. Jadi boleh follow lah. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan follow, nanti bila setiap kali saya akan kuliah tentang jin ini, akan nampak lah, akan notification, dan tuan-tuan boleh ikut ya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya betul, Nizam Ahmadi kata memang akan bersambung-sambung. Sebab apa? Tak mungkin. Ini pun baru kita cerita pasal asal kejadian jin dan bagaimana dia didiami. Mula-mula sekali dia duduk dekat alam manusia ni sama, kemudian dihalau. Asalnya dialah yang duduk kat muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memakmurkan, dialah buat rumah dan sebagainya. Lepas tu dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang duduk muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia duduk juga, tetap duduk kat muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tak nampak. Kes ada seorang sahabat Nabi SAW, tak silap saya, Ammar bin Yasir ataupun Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat, dia kata satu hari, dalam riwayat Tabrani, ya, saya tak pasti, tak silap saya hadis ni dhaif. Ya, ada ulama kata dhaif dan ada ulama kata hasan hadis ini. Ya, dia kata satu hari dia dengar ada suara, maksudnya suara bergaduh. Ya, jadi dia bertanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku dengar suara bergaduh yang tak pernah aku dengar, juritan yang paling kuat. Nabi kata pergaduhan antara jin Islam dengan jin kafir. Maksudnya mereka nak menduduki mana tempat, mereka berebut tempat, macam Abang Long nak rebut kawasan. Maka Nabi SAW sebut jin-jin Islam duduk dekat perkampungan dengan kawasan bukit, manakala jin kafir duduk di antara al-ghur. Ghur di mana disebut dalam hadis Nabi SAW, antara gunung dengan laut. Jin pun ada duduk kat laut, dekat Gunung Ganang, antara tu dan sebagainya. Maka di situ dia duduk dan dibahagi-bahagikan. Tapi ada tak kalau jin masuk kawasan kita? Ada, memang ada. Seperti biasa, dia pun boleh berpindah randah macam kita juga, tuan-tuan. Ya. Jadi itu yang disebutkan bahawa jin ini dia ada kehidupan dia macam kita juga. Cuma detail tu insya-Allah kita akan cerita satu persatu pada episod yang akan datang kalau kita sempat. Jin makan apa? Insya-Allah kita akan bincang. Ada hadis Nabi SAW, dan tempat-tempat tinggal jin ada. Ya, macam mana jin berkahwin, macam mana jin beranak, dia bertelur ke ataupun melahirkan. Ya, ada tak hadis mengatakan jin ni bertelur? Ya, dan ada kata dia ni kalau jin sekali beranak banyak, macam manusia tu kalau sekali tu keluar satu je, kebiasaan kalau dia bersalin tu keluar satu. Ya, tapi dalam riwayat kata jin tu boleh 9. Ya tak? Kita adalah memang kembar, adalah kembar paling banyak pun pernah saya dengar satu perut tu 5 orang. Itu pernah saya dengar. Mungkin lebih ada tak? Tapi kalau 10 tu tak ada lah kita dengar. Ya. Baik, nanti insyaAllah kita akan jawab soalan satu persatu. Ya. Jadi masuk waktu pun dah isyak juga. Jadi konklusi yang boleh kita dapat, ya, jin tu daripada iblis. Bapa jin, siapa iblis? Itu kejadian awal yang dicipta daripada api. Ini pendapat
yang muktamad, pendapat yang dipakai oleh majoriti di kalangan para ulama. Jadi ini disebutkan bahawa kita ni bapa kita Adam, tapi bapa jin Iblis. Dia yang pertama sekali diciptakan daripada api, dan bila dia turun dekat muka bumi Allah, dia berkahwin dengan jin betina. Dalam riwayat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tak silap saya, dia kahwin dengan jin tu, dia 5 anak. 5 anak tu bercambah-cambah, dia cepat. Dalam riwayat dia cepat lagi membiak. So daripada kacukan jin dengan Iblis tu, maka lahirlah syaitan. Syaitan tu ada tanduk tu. Syaitan tu yang kerja dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia diarahkan untuk menghasut manusia. Manakala jin ada 2, jin kafir dan ada jin syaitan. Adakah jin kafir itu sama seperti syaitan? Ada sebahagian jin kafir itu, terutama mereka yang tak percaya pada Tuhan, mereka akan ikut menjadi bala tentera syaitan. Jadi kita kata, adakah syaitan tu jin? Yes, dia part of jin. Sebab apa? Asal kejadian daripada Iblis, dan jin juga asal kejadian daripada Iblis. Itu kita dapat lihatlah. Cuma dia ada jenis-jenis, dia ada pecahannya. Macam kita adalah manusia, ada manusia daripada Afrika, ada manusia yang badan besar, badan kecil dan seumpamanya, ada rupa yang mata biru, ada yang mata itu. Tapi kalau syaitan ni, dia sebahagian daripada jin, tapi dia ada tanduk dan mukanya hodoh, seperti mana syajaratul zakum, seperti mana nyalaan api disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umpama seperti kepala-kepala syaitan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bila kita kata syaitan tu jin lah. Memang jin. Sebab apa kita tak kata apa beza jin dengan syaitan? Dia memang jin, cuma syaitan ni dia menderhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita kata sebutkan tadi, dia punya kronologi, siapa yang mencipta manusia? Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak ada rabi. Siapakah manusia pertama dicipta? Nabi Adam AS. Nabi Adam barulah kita ni semua. Jadi Uruguay ke, Eropah ke, Asia ke, memang kita daripada yang satu, Nabi Adam AS. Tapi kalau Iblis, yang pertama sekali dicipta daripada api. Daripada api itulah maka lahirnya jin dengan syaitan. Nampak tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menjawab persoalan. Kita ada banyak lagi sebenarnya, tapi ni baru sikit. Okey, baik. Soalan pertama daripada Syahrum Azmi bin Sa'ad. Kata, Assalamualaikum Ustaz, benarkah jin makan asap? Ada yang melarang membakar kemenyan ataupun bukhur kerana ditakuti akan mengundang jin. Ini tidak benar. Ini mitos orang Melayu. Setakat ni saya baca rujukan-rujukan kitab, maka saya melihat di sini tidak ada nas ataupun menyatakan bahawa jin dimakan asap. Tidak. Jin ni makan apa? Makan tulang, makan macam kita juga, ada makanan-makanan dia, dia makan makanan macam syaitan ni, dia makan makanan kita. Kalau kita makan nasi lemak, tak baca bismillah, dia makan makanan kita, berkat tu hilang. Tapi tak ada nas yang mengatakan bahawa jin ni makan asap. Tidak. Itu mitos orang Melayu. InsyaAllah episod akan datang, InsyaAllah follow Facebook saya, akan keluar juga nanti episod-episod akan datang, iaitu apa jin makan. Ada detail nanti. Saya tak sempat nak terangkan dalam ni. InsyaAllah jin makan apa, dimasak macam mana dan sebagainya, InsyaAllah kita akan terangkan nanti. Baik. Adakah asap bukhur ni mengundang jin? Tidak. Saya suka bukhur. Saya kat rumah pakai bukhur. Pasang kemenyan, bukhur tu pasang. Wangi rumah. Di kalangan para ulama dekat Mekah, Madinah ni tuan-tuan, dekat Arab Saudi, dekat Mesir ni, kalau kita buat keduri ke, buat maulid, pasang bukhur, pasang. Kalau bacaan Al-Quran ke, baca zikir ke apa, pasang bukhur. Wangi rumah. Tak ada. Itu ada orang Melayu. Kalau zaman sekarang ni macam mana dia nak wangikan rumah, dia pakai fresh air tu, siap kan. Ataupun kadang-kadang kita duduk rumah tu, tiba-tiba dia sedut embus macam tu kan? Wangi tak? Itu zaman sekarang. Tapi zaman dulu macam mana mereka nak mewangikan rumah? Bukhur tidak mengundang jin itu sendiri. Yang mengundang jin kita sendiri. Kita yang menjadi kawan syaitan, kawan jin. Baik, betul ke kafir yang dakwa menampak jin? Maksudnya orang yang nampak jin ni kafir ke? Oh, tidak. Tidak.
Ada riwayat sahabat Nabi SAW bertemu dengan jin. Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ada sahabat Nabi, riwayat sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada sahabat Nabi yang nampak jin dalam bentuk manusia. Ya, ada juga dalam bentuk yang lain, maka tak kafir. Ya, ada orang diberi kelebihan untuk nampak jin, ya, tapi kebanyakannya jin ni dalam bentuk manusia lah. Jadi insya-Allah, bagaimana jin itu berubah-ubah bentuk, apakah bentuk-bentuk yang jin mampu untuk merubah dirinya menurut riwayat-riwayat yang sahih, insya-Allah kita bincangkan pada bab yang akan datang. Ya, baik. Okey, macam mana kata ustaz, dalam rumah ni ada ular, adakah dalam ular dalam rumah tu semua jin? InsyaAllah kita bincangkan nanti macam mana kita nak bezakan ular jin dan ular manusia, makhluk yang membisakan tu. Ada ular yang Nabi SAW suruh bunuh, dan ada ular yang Nabi kata jangan bunuh sebab itu jin. Nampak ya? Nampak Okey, nanti kita bincangkan nanti. Ya, baik. Soalan lain, kalau jin dicipta dari api, jin kafir yang masuk dalam neraka, tak sakit ke diseksa dalam api neraka? Ini soalan saya suka sekali. Orang kata kalau jin itu dicipta dari api, nanti dia masuk neraka. Iyalah, sebab jin ni sama macam kita juga, dia ada dosa dan pahala. Dia pun disuruh ibadah, dia pun disuruh untuk meninggalkan dosa. Jadi mereka, jin yang ahli maksiat ni, bila dia masuk neraka nanti, dia kan dicipta dari api, dan bila dibakar nanti tak terasa sakit ke? Baik, kita nak tanya pada Encik Fuad Talib. Kita ni kan terjadi daripada tanah, betul tak? Ya, baik, saya ambil segumpal tanah, saya baling kat muka Encik Fuad Talib, sakit tak? Sakit. Kita kan berasal daripada tanah, tapi ambil tanah baling kat muka kita, sakit, betul tak? Baik, kita ni berasal daripada tanah, ya, dan bila kita ada kejadian tanah runtuh, manusia yang kena tertanam di bawah runtuhan itu mati, hempap, berat, nampak? Sedangkan kita asal daripada tanah, tapi bila kena baling dengan tanah, sakit, ya. Dan kita jatuh terseret, naik basikal, masa saya kecil kan naik basikal pakai seluar pendek apa semua, kalau rendah, terjatuh, terseret, lutut ni dekat tanah, berdarah, melecet tu, berdarah keluar. Padahal saya ni asal kejadian saya tanah, tapi lutut terseret dekat muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dekat tanah tu, tak berluka juga. Macam juga jin, walaupun asal kejadian manusia, tapi dengan izin Allah, Allah Maha mampu untuk merubah yang asal kejadian api, tapi kalau kena bakar api pun tetap akan terasa panasnya. Macam kita juga asal daripada tanah, tapi kena baling tanah, mati juga, kena hempap tanah, mati juga, tuan-tuan. Baik. Okey. Assalamualaikum Ustaz, daripada Muhammad Ghazali. Waalaikumsalam. Maaf bertanya, betul ke sebaik-baik jin adalah sejahat manusia? Jazakallah. Tak betul. Ya, tidak ada nas sama sekali. Ya, itu mitos orang Melayu juga. Tidak. Ya, jin ada yang baik, jin ada yang juga mereka ini beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sebagai munzirin. Al-munzirun maksudnya mereka sebagai orang tengah, pendakwah, menyampaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, adakah pendakwah yang memegang mandat Rasulullah tu sejahat sebaik-baik jin, adakah sejahat manusia? No, tak ada. Mereka ada baik dan mereka ada juga yang betul. Dan siapa membawa pepatah kata-kata ni sebaik-baik jin adalah itu nonsense, tak betul sama sekali. Sebab apa? Jin ada yang baik, ada yang taat pada Allah, ada yang taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang suka dengar Al-Quran, ada yang suka berdakwah, ada yang suka infak. Ya, dia pun sama juga. Jin pun infak, sedekah, bayar zakat dan seumpamanya. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah rujukan terbaik dalam bab selain daripada kitab Wiqayah Jin? Rujukan saya banyak. Kitab saya dalam macam-macam lah. Saya tak pegang pada satu sumber. Antara paling ringkas, kalau nak baca paling ringkas, kalau nak baca berkaitan dengan jin ini, saya sarankan, tapi tak menyeluruh lah. Yang saya sarankan ringkasan, nak baca yang kita kata gambaran yang asalnya. Macam mana saya boleh dapat gambaran-gambaran untuk mencari rujukan lain? Saya buka kitab Alamul Jinni Wasyayatin. Kitab Alamul Jinni Wasyayatin karangan Al-Alamah Al-Doktor Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, ulama Palestin, yang mana dia karang satu kitab yang mana Alamul Jinni Wasyayatin. Ringkas dia kata jin tu bila dijadikan. Jadi situ saya buka rujukan daripada kitab Asma wa Sifat, kitab akidah, kitab-kitab yang lain, riwayat-riwayat daripada Tabari dan sebagainya. Maka tu saya dapatlah riwayat Bidayah wa Nihayah, saya dapat. So research, bukan satu kitab saja, ya.
ya. Saya suka research tentang perbandingan dari segi sudut apakah yang riwayat-riwayat dia dibincangkan tentang para ulama tentang jin itu sendiri, ya. Baik, salam ustaz, nak tanya, adakah jin sentiasa melihat kita di mana-mana? Ya, apakah tips yang dapat diamalkan untuk mengelakkan daripada gangguan jin? Ya, jin memang boleh melihat kita, ya, seperti mana disebutkan dalam Al-Quran. Catat ayat suci Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27. Catat, ya, mana innahu yarakum, ya, syaitan, jin boleh tengok kita, dan begitu juga pengikut-pengikut dia boleh tengok kita. Ya, sebab itu dia boleh tahu kita nak pergi masjid ke nak pergi apa dan sebagainya, ya, min haitsu la tarawnahum, dan kamu tak dapat melihat dia. Kita dapat melihat jin. Kita bangun subuh malas, jin bertempik dekat mata kita, ataupun syaitan bertempik kat mata kita, nampak tak nampak, tapi dia boleh nampak kita. Tapi macam mana kita nak halang daripada jin itu ataupun syaitan dapat melihat kita? Banyakkan berdoa. Sebab tu masuk tandas, baca doa tandas. Masuk rumah, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam hadis, bila kita nak masuk rumah, kita baca bismillah, maka syaitan kata kita tak ada tempat tidur malam ni. Ya, syaitan lah. Kalau jin tu dia duduk tempat dia sendiri, duduk kat bukit dekat kawasan rumah dia tak ganggu kita, ya. Tapi yang duduk sekali, yang duduk nak sibuk nak masuk rumah kita ni, nak makan sama-sama kita, itu syaitan. So macam mana kita nak elakkan syaitan sentiasa melihat kita? Kalau kita nak elakkan syaitan tengok kita berbogil masuk dalam toilet dan sebagainya, maka baca doa masuk tandas. Ya, kalau kita nak beristeri, berjimat dengan isteri, tak nak syaitan tengok, tak nak syaitan masuk campur, ya, tak nak nanti syaitan menghasut, memasukkan unsur syaitan dalam benih anak kita, maka baca doa, baca istiazah. Ya Allah, bismillah, Allahumma inni Allahumma jannibni minasyaitan. Ya Allah jauhkan aku daripada syaitan. Ya, masuk rumah baca bismillah. Assalamualaikum. Bila kita masuk rumah baca bismillah saja, syaitan kata kita tak ada tempat tidur malam ni, kita tak ada tempat makan malam ni. Jadi rumah kita bebas lah, syaitan tak masuk, ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu. Dia kalau masuk pun dia tak tidur, tapi dia boleh masuk untuk menghasut kita, tuan-tuan. Itu menurut sebagian ulama mengatakan lah. Tapi tetap menghasut kita, dan tetap juga dia dapat pujuk kita kalau kita tak kuat untuk mengawal nafsu syahwat kita. Ya, tapi kalau bab lain, nak tukar baju ke apa, wallahu alam, dari segi sudut detailnya, kalau bagi kod kata-kata yang mana untuk mengelakkan daripada syaitan melihat tindak tanduk kita, maka kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Berzikir, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita daripada syaitan, ya. Ya, bagaimana tips nak mengelakkan daripada gangguan syaitan dan jin, ya. Saya ada cerita panjang, buka dalam website Al-Azhar Care. Al-Azhar Care, saya ada ceritakan khusus bab cerita tentang qarin. Nampak tu, pendamping jin. Nampak tu, buka Al-Azhar, A-L apa space Azhar Care, Al-Azhar C-A-R-A C-A-R-E, buka tu, like dan cari video saya. Ada lebih kurang 1 jam saya cerita khusus tentang bab qarin. Dalam tu cerita juga macam mana kita nak elakkan daripada gangguan syaitan. Boleh rujuk dalam tu, ya. Bagaimana caranya kita nak tahu seorang itu menggunakan khidmat jin dalam perubatan ataupun perawatan. Wallahu alam, saya tak pasti, saya bukan pakar perubatan Islam, saya pun tak tahu macam mana nak bezakan antara dia ni perubatan Islam yang minta bantuan jin. Saya tak tahu, wallahu alam. Ini memang saya tak tahu, saya tak berani nak jawab, ya. Maksudnya akan bersambung, ya. Memang ini siri pertama. Siri kedua, dekat masjid lain ataupun mana-mana yang sudi untuk sponsor saya akan teruskan kuliah ini, ya. Tapi akan tetap appear dekat Facebook saya dengan page saya. Baik, adakah qarin termasuk golongan jin? Yes, qarin. Baik, itu dalam hadis Nabi SAW sebut, ma minkum min ahadin illa ma'ahu qarinun minal jin wa qarinun minal malaikah. Nabi kata tidak ada seorang pun di antara kamu yang mana akan didampingi dengan qarin dalam kalangan jin dan qarin malaikat. Qarin ada 2. Qarin ni pendamping. Qarin jin ni syaitan lah, yang duk menghasut kita, jangan solat, jangan sembahyang, jangan tu, jangan ni. Manakala malaikat, dia ajak kita, jom kita pergi sembahyang, pergi ni. So kita yang pilih. Kalau kita menjauhkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, nuqayyid lahu syaitanan falahu apa? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, saya lupa dah, ya. Nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin, ya. Siapa yang menjauhkan diri daripada mengikuti Allah, maka Allah akan
dampingkan dia, Allah akan rapatkan dia dengan qarin syaitan. Ya, maksudnya kalau kita nak jauhkan daripada qarin jin syaitan untuk menghasut kita, perbanyakkan mengingati Allah, perbanyakkan ibadah, insya-Allah ya, qarin malaikat dia akan damping kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam mana nak support kuliah online Ustaz tu? Maksudnya biasa yang support kuliah saya ni, dia anjuran masjid lah, masjid. Bila masjid ni semua dapat tengok dan sebagainya ya. Baik. Adakah kemampuan kelebihan untuk melihat jin ini satu pengukur kemuliaan seseorang di sisi Allah? Ya, tak tahu juga. Kadang-kadang ialah ada wali Allah dapat tengok jin. Ya, ada wali Allah ya, kemuliaan yang Allah berilah. Tak juga, kadang-kadang Allah nampakkan jin untuk menyesatkan orang. Nampak? Allah nak menyesatkan manusia, nak sesatkan jin, ya. Dia apa, nampak jin tu, nampak pasal apa, dengan izin Allah nak menyesatkan dia, nak uji keimanan orang. Tak semestinya kemuliaan, ya. Adakah pendapat ulama tentang aktiviti paranormal mencari makhluk-makhluk seperti banyak dilakukan zaman sekarang ni? Saya tak percayalah paranormal ni ialah kita tak percaya hantu, tapi kita percaya syaitan. Syaitan ya, Allahu a'lam, dalam bentuk manusia dia. Kalau kita kata ikut logik. Kalau Al-Quran dan Sunnah ada tak hantu, tak ada sebut lah, tapi dalam Al-Quran dan Sunnah sebut jin dan syaitan ya. Tapi mungkin ada kata hantu tu adalah jelmaan syaitan untuk mengganggu gugat akidah manusia. Masuk akal, tapi nas tak ada. Tapi kalau ikut logik, boleh ke syaitan ni berbentuk pontianak ke apa ke, ini semua ke, nak menakutkan manusia, kelibat apa ni semua? Masuk akal mungkin untuk menakutkan manusia, untuk melepahkan akidah manusia. Tapi wallahu alam, bila cerita tentang pontianak, hantu kopek lah, hantu penanggal, ini semua tak ada bukti yang nyata. Itu semua cerita-cerita yang wallahu alam kita tak tahu sama ada turun temurun ya. Bila dibukti daripada saintifik, malah tak ada pun bukti daripada naqli, daripada Al-Quran Sunnah, tidak dapat dibuktikan. Bagi saya hantu-hantu ni adalah mitos, tapi daripada syaitan untuk menjelma dalam kelibat hantu tu memang tak mustahil ada. Tapi kadang-kadang orang kita tu penambah cerita. Hantu tu dia buat macam 10,000 jenis. Hantu tu lah, hantu ni lah, hantu inilah, hantu katil lah, macam-macam lah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Yang paranormal ni saya tak percaya. Ya, Ustaz, adakah jin juga mati seperti mana manusia mati? Wah, Ustaz dah tentulah. Ya, tidak ada kekal melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini juga kita akan bincang juga secara detail bagaimana jin itu mati. Adakah kita boleh membunuh jin, dan boleh tak jin membunuh kita? Tu dia, insya-Allah kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang. Insya-Allah ada rezeki dan berrezeki, kita akan teruskan nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hampir 1 jam. Biasa kuliah tu saya buat dalam 45 minit, tapi hari ini kita buat dalam 1 jam lah, sebab apa, topik hangat sikit dan persoalan banyak juga. Jadi setakat itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Ya, nampak tu nota banyak saya salin. Lebih kurang 10 muka surat. Ini baru nak cerita pasal bab pertama ya. Ini saya collect daripada kitab-kitab, saya cuba sampaikanlah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan jaya kita dapat buat sesi yang kedua. Mohon maaf kalau ada salah silap ya. Terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada pihak Masjid Jami' Samadiyah ya, Pelabuhan Kelang, Selangor, kerana sudi menganjurkan majlis ilmu yang barakah ini. Dan saya mohon pada tuan-tuan yang ramai ni tengok kuliah saya, ada dekat bahagian komen tu sumbangan boleh disalurkan kepada akaun Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang. Tuan-tuan, musim PKPB ni masjid kekurangan dana. Masjid nak bayar api, masjid nak bayar apa-apa, nak bayar gaji pekerja dan sebagainya, bantu tuan-tuan ya. Kalau bukan musim PKP, bukan musim PKPB, mereka ada banyak sumbangan. Orang sumbang Jumaat dapat. Bila masjid tutup, solat Jumaat pun tak ada tuan-tuan, habis. Pendapatan masjid sangat terjejas. Tuan-tuan tolong bantu RM1, RM2, bagus RM50 untuk membantu. Akaun ada, tuan-tuan boleh tengok 1050070012 ya, Afin Bank. Tolong tuan-tuan bantu ya. Kalau tidak, masjid, sebab apa, masjid tidak ada bantuan kerajaan
Jaiz tak ada bagi duit, nak bayar pi tak ada. Ini semua sumbangan 100%, tuan-tuan dan puan-puan, maka bantulah pihak masjid untuk meringankan beban. Dan begitu juga kalau mereka tak dapat derma ni, ramai lagi ahli-ahli staff-staff masjid yang nak makan, nak minum, ada anak, ada isteri, ya, tak ada gaji nak bayar dan susah. Jadi tuan-tuan boleh membantu untuk meringankan beban pihak masjid. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Terima kasih tuan-tuan sekarang sudi duduk hampir sejam bersama dengan saya mendengar celoteh saya. Terima kasih juga siapa yang mengajukan soalan dan setia bersama saya pada hari ini, ya. Mohon maaf, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tala fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi.